Kalaulah saya ini kaki tangan awam, diminta bertugas di Sabah ataupun Sarawak, saya akan resign dalam masa 24 jam. Okay guys, hello and assalamualaikum semua. Bersama saya lagi Cikgu Abeng guys. So guys, saya minta maaf kerana terlalu lama sudah saya tidak buat video guys. Sampai botak guys kepala saya guys. Tapi tidak apa guys, saya masih hidup guys. So untuk hari ini saya ingin membuat perkongsian lah guys. Kalau mau tahu perkongsian apa, mesti tengok video ni sampai habis, okay guys. Okay guys, so apa yang saya mau ulas hari ini, sebenarnya saya rasa benda ni sudah lama guys, tapi saya punya follower terlalu ramai yang request untuk saya mengulas isu ini guys. So isu ini adalah satu posting, ada seseorang dia post lah pasal dia ada post something lah di Facebook dia guys, yang berbunyi begini guys. Kalaulah saya ini kaki tangan awam, diminta bertugas di Sabah ataupun Sarawak, saya akan resign dalam masa 24 jam, dia bilang. Sebagai warga Semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Bukan tempat yang praktikal untuk merancang hidup berkeluarga. Bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak-anak pada usia persekolahan. Bukan tempat yang berbaloi untuk merasai hidup mencabar, tetapi terpaksa merisikokan kesihatan mental dan emosi. Let us all be honest, dia bilang. Setelah 60 tahun Sabah dan Sarawak join Malaysia, bandingkan apa aja yang ada kat dua negeri itu berbanding Semenanjung Malaysia. Dengan sebegitu besar keluasan geografi, sebegitu ramai rakyat jelata, sebegitu banyak hasil mahsul bumi, alam dan laut, malangnya Sabah dan Sarawak masih kekal jauh ketinggalan, sangat jauh ketinggalan. Sebab tu, kalau nak hukum kaki tangan awam Semenanjung Malaysia, hantarlah diorang ke Sabah atau Sarawak. It's an open secret. Polis ke, doktor ke, cikgu ke, etc. Faham-faham sajalah bila dihantar bertugas ke sana secara paksa rela. 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah dan Sarawak masih belum berjaya hasilkan rakyat negeri sendiri yang boleh mengisi pekerjaan di negeri sendiri. Still terpaksa bergantung dengan rakyat Semenanjung Malaysia untuk berkhidmat di sana. So, berhentilah gebang pasal ugutan nak keluar dari Malaysia. Entah macam mana Sabah dan Sarawak nak survive. Ada banyak resources, tapi tak ramai rakyat yang berkualiti. Memang susahlah nak maju dan berdikari. Okay guys, so sebenarnya posting seseorang ini dibuat pada tanggal 23 Jun guys, tahun 2023 ni, dan mendapat hampir 5,000 lebih orang share, dan ada dapat dalam 5,200 orang like, marah dan sebagainya guys. Dia punya komen dia memang susah mau cakap lah guys. So saya terpanggil lah untuk membahas isu ini guys, sebab saya punya follower sampai dia PM saya di WhatsApp, ada juga komen di sana, dia tag saya guys, cikgu apa pendapat kau cikgu, apa pendapat kau cikgu. Sebenarnya kan guys, sebab Malaysia ni kita bebas bersuara guys, tapi jangan sentuh isu perkauman, isu agama semua guys, isu-isu sensitif guys. So benda ni saya terpanggil lah untuk bersuara guys, sebab saya ni bukan orang Sabah. Saya ni kaki tangan awam, iaitu bekerja sebagai seorang guru yang dihantar di Sabah. Bukan dihantar guys, saya yang mau di Sabah guys. Begitu guys. Sebab dia bilang tadi, kalaulah saya ini kaki tangan awam, diminta bertugas di Sabah atau Sarawak, dia akan berhenti notis 24 jam guys. Sebenarnya guys, ini pengalaman saya sendiri lah guys. Sebelum saya menjejakkan kaki di Sabah, memang saya ada rasa takut lah guys. Ini jujur lah. Memang saya minta maaf lah kalau saya cakap mengguris perasaan hati orang Sabah, saya minta maaf. Ini yang saya dengar lah guys. Sebab sebelum saya pergi Sabah kan, saya dengar macam-macam lah pasal Sabah ni, dan kebanyakannya ialah benda yang negatif lah guys. Contohnya, orang Sabah ini tinggal di atas pokok lah, orang Sabah ni miskin lah, orang Sabah ni resis lah, orang Sabah ni kuat main ilmu hitam lah, macam-macam lah guys. Jadi saya
menjejakkan kaki kali pertama di Sabah pada tahun 2014 kalau tidak silap saya. Memang pada masa dalam flight tu kan memang tidak boleh tidur lah guys. Memang terfikir macam-macam dengan gayanya naik flight. Memang risau lah guys. Memang risau lah guys. Biasalah guys. Sebab kita sudah dimomokkan begitu kan. Orang Sabah begini, orang Sabah begitu. Memang susah lah guys. Tapi bila sampai di Sabah kan guys, semua yang saya dengar itu, semua yang saya pernah orang cakap begitu begini ni, ternyata guys tidak betul guys. Yang paling hangat dikatakan itulah orang Sabah tinggal di atas pokok guys. Sekarang ni tahun 2023 sudah guys. Kamu ingat apa? Oi, kamu datang Sabah dulu bah. Kamu boleh nampak di Sabah ini kan, terutamanya di Semporna guys. Dia punya rumah, dia punya parking kan, boleh naik di dalam rumah itu. Rumah sebesar istana guys. Itu di Semporna guys. Orang Sabah ni, kalau orang Sabah ni kan makan Musang King, bawa kereta Ninja King, semua King guys. Memang semua yang saya dengar ke memang tidak betul lah guys. Pasal ilmu hitam pula. Apa juga beza dia di Sabah sama Semenanjung guys? Pasal berdengki bisnes makanan, disantaunya sini sana, apa juga beza guys? Semua itu pada diri sendiri saja. Bercakap pasal Sabah ni kan, saya sebenarnya tahun yang ke-7 lah saya sudah berkhidmat di Sabah ini, dan saya rasa sangat bersyukur. Dan saya rasa sangat bertuah kerana dihantarkan di sini guys. Saya sudah berkahwin dengan orang Sabah, isteri saya orang Sabah, dan kami berkenalan di tempat pengajian kami di Perlis dulu. Dan sebenarnya saya yang minta untuk ke Sabah guys. Biarlah orang cakap ikut bini lah, patutnya bini yang ikut kami. Sebenarnya saya tidak kisah seperti itu guys. Sebab bagi saya kan, pada usia muda ni lah kita merantau, tengok tempat orang. Takkanlah daripada kecil sampai ketua kamu duduk di tempat kau sendiri kan, jadi tidak berkembang bah. Jadi itu yang saya ambil, dan saya punya family pun okey. Jadi sebenarnya kan guys, di Sabah ni kan hari-hari kita akan belajar benda baru guys. Memang bagi saya sangat-sangat anulah, sebab dia bilang apa, tidak sesuai untuk membesarkan anak lah. Bagi saya kan di Sabah ini kan memang satu dah harmoni guys. Kita boleh nampak lah orang Islam ke, orang bukan Islam ke, boleh pergi kahwin orang bukan Muslim, boleh pergi tolong orang yang bukan seagama, boleh makan semeja guys. Cuba kamu tengok di Semenanjung, memang ada tapi susah menampak guys. Jadi daripada situ kan kita boleh pupuklah semangat keharmonian dalam kalangan anak-anak. Kita boleh pupuk semangat menghormati, menghormati, semangat keterimaan, semangat keterbukaan guys. Hanya di Sabah guys. Sebab saya tidak pernah pergi Sarawak, tapi saya pasti Sabah dan Sarawak sama saja. Kita boleh nampak di Sabah, di sebelah masjid, di sebelahnya church guys. Tidak ada masalah guys. Orang Islam pergi di gereja untuk meraihkan perkahwinan ahli keluarganya, untuk pergi tengok orang kahwin, tidak ada masalah guys. Semua tu di Sabah guys. Memang toleransi guys. Jadi saya rasa pasal posting pasal isu ni, saya rasa kita kena terima hakikat jugalah. Sebab ada benda yang dia cakap tu walaupun pahit tapi betul guys. Sebab memang betul lah Sabah ini jauh ketinggalan sebenarnya. Kamu tengoklah di Sabah ni untung sebenarnya kita ada jalan raya menuju ke bulan guys. Jadi kita tidak perlu pergi simpan duit untuk pergi naik. Kita tidak perlu simpan duit pergi angkasa guys. Hanya pergi di Sabah guys, kita boleh naik lebuh raya ke highway ke bulan guys. Itulah guys. Jadi guys, memang betul juga lah apa yang dia perkatakan tu. Cuma mungkin kita yang tidak boleh terima hakikatnya, tapi itulah guys kebenarannya guys. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya perlu cakap. Itu sajalah yang saya boleh ulas berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan bagi saya lah sejujurnya apa yang dia kongsikan itu bagi saya ada betulnya. Walaupun pahit tapi kita kena telan juga guys. Dan bagi saya tidak setujulah kalau dia cakap Sabah ni bukan tempat yang sesuai untuk hidup, untuk membesarkan anak. Bagi saya tidak setujulah guys. Personally guys, saya di Sabah kan hari-hari saya belajar benda baru, hari-hari saya didedahkan dengan adat budaya orang. Pergi sini kita belajar tempat, kita pergi di sini kita belajar benda lain, pergi di sana kita belajar benda lain pula guys. Tapi bagi saya Sabah ni dia kaya dengan adat budaya guys. Itu yang membuatkan saya seronok. Cuba kamu tanya orang-orang Semenanjung di Sabah ni, kebanyakannya diorang tidak mau pulang sudah guys. Ada yang terkahwin di sinilah,
Ada yang tekan orang Sabah lah, ada yang mengusahakan tanah lah, durian dan semua guys. Tidak mau pulang guys. Mau pencen sini guys. Itulah keunikan di Sabah ni. Cuba kamu tanya. Cuba kamu fikir, agak-agak kenapa orang Semenanjung sudah pergi sini tidak mau pulang guys. Cuba kamu fikir sendiri guys. So guys, cukup sekat itu dulu. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tergurau, senda ataupun apa yang saya cakap ni menggurus hati kamu, saya minta maaf. Itu sekadar saya punya luahan dan pendapat daripada experience saya selama di Sabah guys. Saya sangat-sangat sayang Sabah. Saya sangat-sangat suka dengan Sabah. Sabah terbaik bah. So saya rasa cukup sekat dulu. Kalau ada apa-apa, kamu komen saja guys. Okay guys, thank you guys for watching. Bye bye. Assalamualaikum.